waris utama si mati ada 6 orang. Maknanya waris utama ialah waris yang duduk atas sekali. Mereka paling berhak untuk mewarisi harta si mati, iaitu waris utama. Yang duduk dalam kumpulan waris utama ada 6 orang, iaitu anak lelaki, anak perempuan, bapa si mati, ibu si mati, suami dan juga isteri si mati. Baik, dalam 6 orang tu, 4 orang tu ialah nasab kepada si mati. Anak laki-laki, anak perempuan, bapa dan juga ibu. Suami isteri bukan nasab keturunan. Suami dan isteri adalah kerana ikatan perkahwinan. Cuma dalam 6 orang ni ada waris yang akan dapat asabah, iaitu maksudnya dia akan dapat baki, dan ada waris yang akan dapat secara fardu. Maksud yang dapat fardu ialah bahagian mereka memang Quran dah sebut. Allah dah sebut dalam surah An-Nisa, ya. Tapi waris yang dapat asabah ialah waris yang akan dapat baki. Selepas kita dah bagi kepada waris yang dapat fardu, maka yang baki itulah kita bagi waris yang dapat asabah. Jadi dalam 6 orang tu siapa yang akan dapat asabah? Pertama, anak laki-laki. Anak laki-laki waris asabah. Dia waris kuat, ya. Termasuk juga ayah si mati. Ayah si mati dia juga waris fardu, dan ada masa dia juga boleh dapat asabah. Dia boleh juga dapat asabah kesemuanya sekali. Ayah punya kelebihan, ya. Jadi ayah ni dia juga waris fardu, dia juga waris asabah. Tapi ibu, anak perempuan, suami, isteri, dia adalah waris fardu. Bahagian mereka memang Quran dah sebut, ya. Seperti mana yang sedang kita bincang ialah bahagian isteri. Baik, dalam 6 orang ni, kita ulang balik. Dalam 6 orang ni yang kita bincang yang jadi kerana perkahwinan cuma isteri dan suami saja. Sama ada kalau suami mati, isteri berhak mewarisi harta suami. Kalau isteri mati, suami juga berhak mewarisi harta isterinya kerana ada ikatan perkahwinan. Jadi kalau suami mati, ya, suami mati, berapa bagian isteri? Isteri akan dapat dalam 2 keadaan. Sama ada isteri akan dapat 1/4 atau 1/8 daripada harta isterinya. Kalau harta suami ni, kalau suami dia mati, isteri akan dapat sama ada 1/4 atau 1/8. Baik, bila isteri dapat 1/4, ini banyak orang keliru, ya. Kalau suami dia mati tidak ada anak keturunan, kalau suami dia mati tidak ada anak keturunan, maka isteri akan dapat 1/4. Tetapi kalau suami dia mati ada anak keturunan, maka isteri akan dapat 1/8. Banyaklah kaum ibu yang salah faham. Ramai yang mengatakan, saya ni start kahwin dengan suami tak ada anak, ya, patutnya saya dapat 1/4. Kita kata memanglah puan kahwin dengan suami tak ada anak, tapi suami puan ada kahwin dengan isteri yang terdahulu. Isteri yang dahulu mungkin dah meninggal, dah cerai hidup atau cerai mati. Jadi kita kata isteri yang dulu ada anak keturunan, ada anak, dengan puan tak ada anak. Jadi kita kata anak keturunan siapa? Anak keturunan si mati. Ini banyak orang perempuan silap. Dia mengatakan dia kahwin dengan suami tak ada anak, patut dapat 1/4. Tak, kita kata keturunan si mati. Dengan dia dengan suami tak ada anak, tapi suami tu ada anak isteri yang dulu. Jadi ada anak keturunan, maka isteri tu tetap juga dapat 1/8. Tapi kalau memang suami tu langsung tak ada anak keturunan, dengan dia pun tak ada anak, dengan isteri si dulu juga tak ada anak, memang tak ada anak, maka dia akan dapat 1/4. Jadi bahagian ni dah tetap. Quran dah sebut mereka berdua, suami atau isteri, akan dapat secara fardu. Begitu juga dengan suami. Suami kalau isteri dia mati, ada anak keturunan, maka suami akan dapat 1/4. Dan kalau isteri dia mati tidak ada anak keturunan, maka suami akan dapat 1/2. Jadi bahagian ni memang Quran dah sebut tetap. Tak boleh ditambah, tak boleh dikurangkan, tak boleh dipinda. Ini yang saya masuk waris-waris yang dapat secara fardu. Bahagian mereka memang Quran dah sebut satu persatu. Faham je Razak?